ندعو في غدو وراح لك منا كل حمد في مساء وصباح هب لنا منك رشدا وهدينا سبل صلاح إن تقوى الله نور وطريق للفلاح باسمك اللهم ندعو في غدو وراح لك منا كل حمد في مساء وصباح هب لنا منك رشدا واهدنا سبل صلاح إن تقوى الله نور وطريق للفلاح باسمك اللهم ندعو في غدو وراح لك منا كل حمد في مساء وصباح هب لنا منك رشدا واهدنا سبل صلاح إن تقوى الله نور وطريق للفلاح باسمك اللهم ندعو في غدو وراح لك منا كل حمد في مساء وصباح هب لنا منك رشدا واهدنا سبل صلاح إن تقوى الله نور وطريق للفلاح باسمك اللهم ندعو dengan namamu ya Allah. Segala puji bagi sang pemilik waktu, pagi dan petang. Segala puji bagi sang pemberi jalan kebaikan. Ya Allah, ya Rabb, tunjukkan kami cahaya, kurniakanlah kami pada ketakwaan, tuntunlah kami pada jalan kebaikan. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka wa jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu
وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma iftah alaina wa washr alaina min wada'i rahmatika ya arhamar rahimin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini kita mewafatkan sepenuh kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana izinnya dan limpah kurnianya kita masih mampu meneruskan pagi hidup kita pada pagi ini sebagai orang mukmin dan orang Islam yang beramal soleh. Okey, secara ringkasnya pada pagi ini, sebelum kita memulakan tazkirah ringkas, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Izzuddin bin Abdul Rahim, salah seorang tenaga pengajar Madrasah Darul Mumtaz Padang Serai, Kulim, Kedah. Okey. Pada pagi ini saya akan membawakan tazkirah ringkas yang bertajuk Taqwa dan Al-Quran. Apakah itu taqwa dan apakah itu Al-Quran? Izin saya memetik hadis daripada Abu Zar. An Abu Zar qala qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usini qala alayka bitaqwahi fa innahu ra'sul amri kullihi. Qultu ya Rasulullah zidni qala alayka bitilawatil Quran fa innahu nurun laka fil ard wa dukrun laka fis sama'i. Okey, apakah maksud hadis ini? Daripada Abu Zar bahawa beliau telah meminta Rasulullah SAW memberikannya satu pesanan yang berpanjangan. Apakah itu berpanjangan? Yang boleh dipegang seumur hidup kita. Rasulullah SAW bersabda dan dia berkata, semaikanlah rasa takut, iaitu bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya takut pada Allah itu adalah sumber segala amalan kebaikan. Abu Zar meminta supaya Rasulullah SAW menambah nasihatnya. Waktu Rasulullah kata apa? Sabda Rasulullah SAW, hendaklah kamu membaca Al-Quran kerana ia adalah cahaya keimanan di bumi.
iaitu di dunia dan bekalan untuk kita di akhirat. Sabda hadis riwayat Ibnu Hibban. Okey, pengajaran pada hadis ini boleh kita lihat. Abu Zar, sebelum itu saya terangkan biodata Abu Zar terlebih dahulu. Abu Zar nama penuhnya adalah Abu Zar Al-Ghifari Al-Khinani, ataupun nama sebenarnya ialah Jundub bin Junada. Okey, salah seorang sahabat Rasulullah yang paling zuhud dan antara yang terawal memasuki Islam, dan dia berasal daripada Muhajirin. Dan Abu Zar juga adalah salah seorang yang menyertai perang Badar. Okey, daripada hadis ini Rasulullah berpesan kepada kita ataupun kepada Abu Zar, iaitu semaikan sifat takwa. Apakah itu sifat takwa? Iaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah sumber segala amalan kebaikan. Okey. Sifat takwa ini seharusnya diletakkan di dalam qalbu masing-masing. Apakah makna qalbu? Iaitu hati. Jika kita menerapkan sifat takwa di dalam qalbu kita, insya-Allah kita mampu menjauhkan diri daripada duri-duri dosa dan perkara-perkara yang syubhat. Hal ini kerana sifat takwa merupakan sifat yang penuh hati-hati dan bersungguh-sungguh. Apakah yang dimasukkan dengan hati-hati dan bersungguh-sungguh? Iaitu hati-hati dan bersungguh-sungguh dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi segala larangannya, iaitu amar ma'ruf nahi munkar. Ingin saya memetik daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sabdanya, Rasulullah SAW bersabda, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Maksudnya takwa itu di sini. Dalam keadaan hadis ini, Rasulullah SAW mengucapkan perkataan takwa sambil menunjukkan ke dadanya sebanyak 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Ini menunjukkan sifat takwa seharusnya berada di dalam hati kita. Jika sifat takwa berada di hati, maka kita mampu ataupun dapat mengelak daripada perkara-perkara yang syubhah, iaitu perkara-perkara yang merosakkan diri kita, dan mampu juga untuk meninggalkan segala duri-duri dosa. Okey, Sayyidina Ali radhiyallahu berkata, takwa ialah takut kepada Tuhan yang mulia, beramal dengan kitab yang diturunkan, redha dengan sedikit dan bersiap sedia untuk hari kesudahan. Okey, daripada hadis ini dia menerangkan takwa ialah takut kepada Tuhan yang mulia dan beramal dengan kitab, iaitu kitab Al-Quran yang diturunkan kepada umat Islam. Okey, Al-Quran yang bermaksud kalam Allah. Padanya ada suruhan, padanya ada larangan, dan padanya ada iktibar, dan adanya ada pedoman, dan padanya ada pedoman untuk seluruh umat manusia secara umumnya dan khas untuk buat mukminin, iaitu orang-orang yang beriman. Oleh itu, amatlah menjadi tuntutan kepada kita untuk membaca Al-Quran, dan lebih afdal jika kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran pada waktu malam, iaitu pada waktu malam. Okey, Al-Quran yang bermaksud An-Nur, iaitu cahaya. Al-Quran yang bersifat memberi segala pengajaran dan ilmu kepada umat Islam untuk kita menjalani hari-hari kita. Hal ini kerana Al-Quran tiada keraguan kepadanya. Ingin saya memetik daripada surah Al-Baqarah ayat kedua. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Iaitu Al-Quran ini yang tiada keraguan kepadanya. Al-Quran ini bersifat berbeza daripada kitab samawi yang lain. Contohnya kita ambil daripada kitab Taurat. Kitab Taurat iaitu yang diturunkan kepada Nabi Musa.
Kitab Samawi yang bermaksud daripada Arab, kata Arab itu sama'a, as-sama' iaitu langit. Yang dimaksudkan kitab-kitab yang ditulis berdasarkan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi dan rasul. Okey, ini saya tekankan di sini. Tidak seperti Al-Quran. Al-Quran ini merupakan Al-Quran ini dia tidak sama seperti kitab Samawi yang lain. Kitab Samawi yang lain tidak lengkap sepenuhnya untuk panduan hidup manusia sepanjang zaman. Sesungguhnya Al-Quran adalah kitab yang paling agung dan tiada tandingannya. Sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Al-Quran ini terpelihara keasliannya dan terselamat pengajarannya daripada sebarang perubahan, sebarang pindahan dan sebarang tokok tambah. Ini bermakna Al-Quran ini dilindungi dan tiada pertukaran selepas diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Okey, pengajaran pada hadis lagi, Al-Quran ini perlu dibaca dan difahami dan dihayati dan diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Hal ini kerana Al-Quran ini akan menjadi pelindung ataupun akan memberi syafaat kepada manusia di akhirat kelak. Hadis daripada An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Quran. Bacalah Quran kerana apa? Kerana sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang yang membacanya. Okey. Syafaat yang berasal daripada perkataan asy-syafa yang bermaksud berganda ataupun gandaan. Syafaat bermaksud pertolongan kepada orang-orang yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Taala untuk memberi syafaat bagi memenuhi hajat-hajat atau melepaskan manusia daripada kesusahan dan kesengsaraan. Sebagai contoh, jika kita nanti bila dah kiamat, Al-Quran datang kepada kita, dia kata, Ya Allah, sesungguhnya dia ini telah bergaul denganku ataupun telah membaca aku pada sebelah malam, maka berikanlah dia syafaat. Kerana apa? Kerana dia membaca aku. Okey. Daripada hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi ashri amsalha la aqulu alam harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Maksudnya, sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan menyamai 10 perkara. Tidaklah aku katakan yang alif lam itu satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Okey, berdasarkan pada hadis ini kita boleh lihat dia mengatakan bahawa satu huruf akan menyamai 10 gandaan. Tidaklah alif lam mim satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Ini bermakna 30 kali gandaan kita dapat jika kita membaca alif lam mim. Okey. Seterusnya kita pergi kepada puasa, sedekah dan qiyamul lail. Hadis daripada An Mu'az an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Sa'unabbiuka bi abwabin min khairis saum junnatun was sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un naru wa qiyamul aidi minal lail. Daripada Mu'az bin Jabal bersabda, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan memberi kepadamu pintu-pintu kebaikan, iaitu puasa adalah perisai
Sedekah meleburkan dosa seperti air memadamkan api dan seorang hamba yang bangun di malam hari. Hadis riwayat Ahmad. Okey, pengajaran pada hadis ini kita boleh lihat pelbagai pintu kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang mukmin. Antaranya ibadah, puasa, sedekah dan qiyamul lail. Ibadah puasa merupakan pintu kebaikan yang menjadi benteng dan perisai seorang mukmin daripada melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, puasa adalah perisai yang akan melindungi kita daripada kehancuran jiwa dan kerosakan perjalanan hidup, melindungi diri daripada terjerumus ke dalam golongan manusia yang tidak memiliki sifat sabar. Seterusnya, puasa juga menjadi perisai memberikan keteguhan hati kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, saya sentuh pada ibadah sedekah. Ibadah sedekah pula adalah pintu kebaikan seorang mukmin yang boleh menjadi penghapus daripada dosa. Hadis Nabi Muhammad SAW, ittaqun nara walau bisyaqqa tamratin. Hindarilah neraka meskipun dengan sebelah biji kurma. Ini bermakna kita mampu menghindari daripada api neraka meskipun kita menderma ataupun memberi kepada siapa saja sebelah biji kurma. Seterusnya, menghidupkan malam qiyamul lail dengan melakukan solat sunat, tilawah Al-Quran, berzikir, memohon ampun dan berdoa merupakan pintu kebaikan seorang mukmin untuk membina kekuatan rohani. Ambillah kesempatan kita hidup di dunia ini untuk merebut-rebut pintu-pintu kebaikan di dunia ini dengan berpuasa, bersedekah dan berqiyamul lail di malam hari. Semoga semua ibadah ini menjadi perisai kita daripada melakukan perkara-perkara yang syubhah dan menghapuskan dosa dan menguatkan rohani. Itu saja daripada saya. Sebelum itu kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wal afiyah wal daimah fi dini fid dunya wal akhirah. Allahumma asinna aqibatana fil umur kulliha wa ajinna min khizi dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna sana kulli ajli wa ajli ma 'alimna wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kulli ajli wa ajli ma 'alimna wa ma lam na'lam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.